Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sekali lagi Allah memberikan kita kesihatan dan kelapangan untuk kita bertemu bagi meneruskan sesi pengajian kita. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung bacaan dari surah An-Nisa dari ayat 52 hingga ayat 59. Bagi sahabat-sahabat yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 87. Ya, insyaAllah boleh cari. Siapa nak buka Al-Quran sekarang. Yang mana yang tak ada Al-Quran, insyaAllah ayat-ayatnya akan kami bawakan sebentar saja lagi. Jadi insyaAllah diharapkan sahabat-sahabat semua telah bersedia untuk sama-sama kita mulakan pengajian, ya, dari segi mentalnya, bukan sahaja dari segi fizikalnya, tapi dari segi pemikiran kita fokus sekarang ini. Biasalah, di awal tadi saya bacakan doa penerang hati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kita minta Allah mudahkan urusan kita. Yafqahu qawli, dan supaya sahabat-sahabat pecinta Al-Quran diberikan kefahaman dan memahami apa yang saya cuba sampaikan. Moga-moga Allah memberkati pertemuan kita dan usaha kita ini. Baik, pengeras seperti biasa, jangan lupa tekan button share. Kita kongsikan dahulu dengan ahli keluarga dan teman-teman. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih. Semoga Allah lah yang membalas jasa budi sahabat-sahabat, ya, yang menekan button share. Baik, juga saya nak mengambil kesempatan ini untuk menjawab salam kepada semua teman-teman yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa semua dah bersedia. Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart, InsyaAllah, untuk sama-sama kita mulakan. Seperti biasa, jom kita lihat bacaan isti'azah. Pastikan bacaan ataupun sebutan isti'azah kita itu jelas dari segi hamzah dan ainnya. A'udzu di hujung lidah. Billah, lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Minasyaitonir rajim. Jim. Di ujung baru mulut ditutup rapat. Nirrajim. Jangan tutup daripada awal. Nirrajim. Itu tak betul. Ramai yang buat silap. Mungkin adalah, ya. Tetapi saya nak perbetulkan, mungkin di kalangan kita ini ada yang pelbagai peringkat. Ada yang mungkin dia tu guru Al-Quran, sudah jadi guru Al-Quran. Ada yang mungkin di peringkat awal, ada yang mungkin di peringkat pertengahan dan baru nak memahirkan diri dalam ilmu tajwid. Jadi oleh itu, saya mungkin terpaksa memberikan perhatian kepada semua diharapnya. Diharapkan semua sedikit sebanyak. Kalau tak dapat semuanya, sekurang-kurangnya mendapat satu pengajaran dan satu pelajaran yang dapat diambil daripada keseluruhan perkongsian yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita teruskan ayat 52 dari surah An-Nisa. Ni kita nampak waw. Baik. Kalau biasanya mad asli bila huruf dhammah, huruf berbaris dhammah datang waw, kita baca 2 harakat. Tetapi kalaulah sahabat-sahabat lihat di atas huruf mad itu, sama ada waw atau alif yang ada bulat penuh ini, huruf ini adalah huruf tambahan sahaja, ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Maksudnya, jangan pula dibaca ula, jangan dibacakan 2 harakat. Bacanya 1 harakat saja, iaitu baris dhammah di atas hamzah. Ula dibacakan 4 atau 5 harakat. Ikallazi, di hujung lidah. Zina la'al, dipastikan sahabat-sahabat lam itu bersabdu. Ulaikalladzina la'anahumullah.
Kalau sahabat-sahabat waqaf di situ, lafzul jalalah dibacakan dengan sekurang-kurangnya 2 harakat. Kalau sahabat-sahabat wasal, ulaika allazina la'anahumullahu wa may. Dia sambung terus. Itu kalau kita nak baca dengan wasal sampai sinilah ya. Baik, katakan sahabat-sahabat ada masalah pernafasan, nafas tak sampai. Mungkin sebab semua orang kemampuannya tidak sama. Ada orang yang ada penyakit lelah dan sebagainya, memang dia tak akan mampu untuk membaca ayat yang panjang. Dia mungkin perlukan kepada qit'ah, potongan-potongan yang lebih pendek. Ataupun mungkin ada di kalangan makcik ataupun pakcik yang bersama dengan kita, yang maksudnya orang yang lebih berumur, kemampuan pernafasannya tidak sama dengan orang yang masih segar bugar, masih muda-mudi, tak sama. Jadi kemampuan setiap orang itu tidak sama. Sekurang-kurangnya saya memberikan panduan juga kepada mereka yang nafasnya tidak sampai. Jadi berhentilah di situ. Tapi berhenti dengan betul. Kemudian ibtidak balik. Wa may, di sini idgham bi gunnah. Asalnya wa man yal'anillah. Tapi di sini kena baca wa may, masuk beserta dengung, nama hukumnya idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung kadar panjang 2 harakat. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mungkin ada yang nak tolong tulis ya. Poin-poin yang saya cuba sampaikan ini. Yal'anillah, lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Hufala, di sini ikhfa hakiki. Asalnya falan, tapi bila datang ta jadi la, bunyinya samar saja. Kita dengar nak kata nun pun tidak, ta pun tidak. Dia di tengah-tengah. Falan tajidalahu nasira. Sod ini ramai orang kadang dia tertukar dengan huruf sin. Dia baca nasira. Itu huruf sin. Yang betulnya nasira. Dan ron bila waqaf dia jadi mad iwad, dibaca dengan 1 baris fathah 2 harakat. Ron jadi ro, baru berhenti. Jangan tak cukup panjang. Kalau kita waqaf dengan lahu nasira, ro, itu tak boleh. Dia mestilah nasira, baru berhenti. Kemudian lahum, izhar syafawi, kedua-dua ni mim mati yang ada tanda mati. Nampak tak? Mim mati yang ada tanda sukun ini hukumnya izhar syafawi. Cara bacanya cuma jelaskan saja bunyi mim mati, jangan dipanjangkan. Nasib, sekali lagi sod baris bawah. Nasibum, di sini idgham bi gunnah, masuk beserta dengung 2 harakat. Jangan lupa. Asalnya ba tanwin di depan bunyi bun. Tapi bila datang mim, bum, minal, nun baris atas terus naik di atas lam. Alif lam qamariyah di sini. Pada perkataan alif lam qamariyah, lamnya ada tanda sukun ataupun ada tanda mati. Mulki faizal, di sini asalnya zal tanwin di atas bunyi zan. Bunyi zan. Ingatlah di ujung lidah itu keluar di antara 2 gigi, menyentuh 2 gigi di atas. Zan. Tetapi bila datang lam, dia tak jadi faizan dah, jadi faizal. Terus naik di atas lam yang bersabdu. Faizal la yu'tunan. Di sini wajibul gunnah. Sahabat-sahabat, kalau jumpa nun sabdu, mim sabdu di dalam Al-Quran, jangan lupa dengung berapa harakat? Dengung 2 harakat. Yu'tunan nasa naqira. Sama juga seperti di sini ya. Ron menjadi ro. Cuba kita dengarkan. Ulaika allazina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibun minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Baik, alhamdulillah. So far so good ke macam mana? Okey ke okey? Kalau okey, bagi sahabat-sahabat jangan lupa tekan button share.
Kalau merasakan perkongsian ini bermanfaat, kita panjang-panjangkan. InsyaAllah kalau kita merasakan kita dapat belajar sesuatu, kawan-kawan kita juga insyaAllah akan dapat belajar sesuatu, ahli keluarga kita juga akan dapat belajar sesuatu, dan bila mereka belajar dan mereka beramal, kita pun dapat pahala tanpa mengurangkan pahala mereka. Itu insyaAllah sama-sama kita kutip sebagai amal jariah yang kita lakukan. Baik. Kita teruskan bacaan ayatnya kepada ayat yang seterusnya. Sekali lagi di sini izhar syafawi, sempurnakan saja bunyi mim matinya, jangan dipanjangkan. Ha pedas. Jangan baca yah, itu jadi ha besar. Yahsudunan. Sekali lagi kita jumpa wajibul gunnah seperti di sini, 2 harakat. Nannasa ala ma gitu saja, 4 atau 5 harakat. Jangan nganga luas. Itu tak ma 4 atau 5 harakat. Antahumullah, lafzu jalalah dibaca tebal 2 harakat kerana datang sebelumnya baris dhammah. Bunyinya samar di antara bunyi nun dan fa. Di sini hukum ikhfa hakiki. Asalnya min fadlih, jadi min 2 harakat, jangan lupa. Min fadlih. Cuba kita dengarkan dahulu sampai sini. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Alhamdulillah. Okey, so far macam mana? Boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Kita belajar santai-santai ya kali ini. Jangan tension-tension, tenang-tenang. Berikan perhatian saja. Berikan perhatian. Siapa nak minum air, minum air. Sambil-sambil lah. Jangan pula sambil duduk belajar ni, sambil tengok TV. Dia tak fokus lah. Kita nak fokus mana satu? Nak fokus tengah belajar kah? Nak fokus di TV dan sebagainya, insyaAllah. Nanti selesai, nanti sahabat-sahabat boleh teruskan aktiviti-aktiviti yang lain, insyaAllah. Kita teruskan ayatnya. Faqad di sini dal merupakan huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Ba, jim, dal, qaf, ta. Ingat Sekali lagi saya ulang. Yang mana yang tak sempat boleh tulis. Ba, jim, dal, qaf, ta. Kalau sahabat-sahabat jumpa salah satu daripada 5 huruf tersebut yang bertanda sukun. Bertanda sukun ni tanda sukun dia panggil, tanda mati. Ya. Maka berilah lantunan ataupun pantulan. Situasi yang pertama. Situasi yang kedua, kalau huruf yang 5 tadi itu berada di akhir perkataan atau akhir ayat ataupun akhir perkataan kerana kita waqaf di situ, kerana habis nafas atau apa juga sebabnya, pastikan juga diberikan pantulan. Nama qalqalahnya qalqalah kubra. Baik. Kita teruskan. Faqad ada bunyi de itu. Tapi de itu kita tak buat. Kita lepaskan genggaman huruf dal itu, dia menghasilkan bunyi itu sendiri. Faqad atayna alaib. Ada pantulan di sini. Ba. Ingat saya beritahu tadi. Ba, jim, dal, qaf, ta. Ibrahim. 2 harakat. Mal, mim bari atas terus naik di atas lam. Mal kitaba wal bawal. Waw ba nak ke waw jangan lambat. Dan waw bari atas ini terus naik di atas lam yang bertanda mati. Bawal hik, ada bunyi hamasnya. Hikmata wa 2 harakat. Tainahum dengungkan betul-betul. 2 harakat. Mulkan idhar halqi. Sempurnakan bunyi tanwin. Terus masuk. Azima dot. Makhrajnya di hujung lidah macam huruf zal juga. Tapi cuma bunyinya besar. Bunyinya tebal ya. Cuba kita dengarkan.
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. Alhamdulillah. Jadi macam mana sahabat-sahabat? Diharapkan mungkin sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian kita daripada hari ini. Jadi kita teruskan ayatnya. Faminhum di sini didengungkan dengan dua harakat, mim mati bertemu mim, idgham mislain saghir. Famin idhar halqi, jelaskan saja. Hum, jangan lupa, selalunya orang baca famin. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sekali lagi Allah memberikan kita kesihatan dan kelapangan untuk kita bertemu bagi meneruskan sesi pengajian kita. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung bacaan dari surah An-Nisa
dari ayat 52 hingga ayat 59. Bagi sahabat-sahabat yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 87. Ya, insya-Allah boleh cari siapa nak buka Al-Quran sekarang. Yang mana yang tak ada Al-Quran, insya-Allah ayat-ayatnya akan kami bawakan sebentar saja lagi. Jadi insya-Allah diharapkan sahabat-sahabat semua telah bersedia untuk sama-sama kita mulakan pengajian ya, dari segi mentalnya, bukan sahaja dari segi fizikalnya, tapi dari segi pemikiran kita fokus sekarang ini. Biasalah di awal tadi saya bacakan doa penerang hati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kita minta Allah memudahkan urusan kita. Yafqahu qawli, dan supaya sahabat-sahabat pecinta Al-Quran diberikan kefahaman dan memahami apa yang saya cuba sampaikan. Moga-moga Allah memberkati pertemuan kita dan usaha kita ini. Baik, pengeras seperti biasa, jangan lupa tekan button share. Kita kongsikan dahulu dengan ahli keluarga dan teman-teman, dan saya ucapkan jutaan terima kasih. Semoga Allah lah yang membalas jasa budi sahabat-sahabat ya yang menekan button share. Baik, juga saya nak mengambil kesempatan ini untuk menjawab salam kepada semua teman-teman yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa semua dah bersedia. Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart, insya-Allah, untuk sama-sama kita mulakan. Seperti biasa, jom kita lihat bacaan isti'azah. Pastikan bacaan ataupun sebutan isti'azah kita itu jelas dari segi hamzah dan ainnya. A'udzu di hujung lidah, billah lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Minasyaitonir rajim. Jim. Di ujung baru mulut ditutup rapat. Nirrajim. Jangan tutup daripada awal. Nirrajim. Itu tak betul. Ramai yang buat silap. Mungkin adalah ya. Tetapi saya nak perbetulkan, mungkin di kalangan kita ini ada yang pelbagai peringkat. Ada yang mungkin dia tu guru Al-Quran, sudah jadi guru Al-Quran. Ada yang mungkin di peringkat awal, ada yang mungkin di peringkat pertengahan dan baru nak memahirkan diri dalam ilmu tajwid. Jadi oleh itu, saya mungkin terpaksa memberikan perhatian kepada semua diharapnya. Diharapkan semua sedikit sebanyak. Kalau tak dapat semuanya, sekurang-kurangnya mendapat satu pengajaran dan satu pelajaran yang dapat diambil daripada keseluruhan perkongsian yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita teruskan ayat 52 dari surah An-Nisa. Ni kita nampak waw. Baik. Kalau biasanya mad asli bila huruf dhammah, huruf berbaris dhammah datang waw, kita baca 2 harakat. Tetapi kalaulah sahabat-sahabat lihat di atas huruf mad itu, sama ada waw atau alif yang ada bulat penuh ini, huruf ini adalah huruf tambahan sahaja, ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Maksudnya, jangan pula dibaca ula, jangan dibacakan 2 harakat. Bacanya 1 harakat saja, iaitu baris dhammah di atas hamzah. Ula dibacakan 4 atau 5 harakat. Ikallazi, zi di hujung lidah. Zina la'al, dipastikan sahabat-sahabat lam itu bersabdu. Ulaikallazina la'anahumullah. Kalau sahabat-sahabat waqaf di situ, lafz jalalah dibacakan dengan sekurang-kurangnya 2 harakat. Kalau sahabat-sahabat wasal, ulaikallazina la'anahumullahu wa may. Dia sambung terus. Itu kalau kita nak baca dengan wasal sampai sinilah ya. Baik, katakan sahabat-sahabat ada masalah pernafasan, nafas tak sampai. Mungkin sebab semua orang kemampuannya tidak sama. Ada orang yang ada penyakit lelah dan sebagainya, memang dia tak akan mampu untuk membaca ayat yang panjang. Dia mungkin perlukan kepada qit'ah, potongan-potongan yang lebih pendek. Ataupun mungkin ada di kalangan makcik ataupun pakcik yang bersama dengan kita, yang maksudnya orang yang lebih berumur, kemampuan pernafasannya tidak sama dengan orang yang masih segar bugar, masih muda-mudi, tak sama. Jadi kemampuan setiap orang itu tidak sama.
Sekurang-kurangnya saya memberikan panduan juga kepada mereka yang nafasnya tidak sampai. Jadi berhentilah di situ. Tapi berhenti dengan betul. Kemudian ibtidak balik. Wa may, di sini idgham bi gunnah. Asalnya wa man yal'anillah. Tapi di sini kena baca wa may, masuk beserta dengung, nama hukumnya idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung kadar panjang 2 harakat. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mungkin ada yang nak tolong tulis ya. Poin-poin yang saya cuba sampaikan ini. Yal'anillah. Lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Hufala. Di sini ikhfa hakiki. Asalnya falan. Tapi bila datang ta jadi la, bunyinya samar saja. Kita dengar nak kata nun pun tidak, ta pun tidak. Dia di tengah-tengah. Falan tajida lahu nasira. Sod ini ramai orang kadang dia tertukar dengan huruf sin. Dia baca nasira. Itu huruf sin. Yang betulnya nasira. Dan ron bila waqaf dia jadi mad iwad, dibaca dengan satu baris fathah 2 harakat. Ron jadi ra, baru berhenti. Jangan tak cukup panjang. Kalau kita waqaf dengan lahu nasira, ra, itu tak boleh. Dia mestilah nasira, baru berhenti. Kemudian lahum, izhar syafawi. Kedua-dua ni mim mati yang ada tanda mati. Nampak tak? Mim mati yang ada tanda sukun ini hukumnya izhar syafawi. Cara bacanya cuma jelaskan saja bunyi mim mati, jangan dipanjangkan. Nasib, sekali lagi sod baris bawah. Nasibum. Di sini idgham bi gunnah, masuk beserta dengung 2 harakat. Jangan lupa. Asalnya ba tanwin di depan bunyi bun. Tapi bila datang mim, bum, minal, nun baris atas terus naik di atas lam. Alif lam qamariyah di sini. Pada perkataan alif lam qamariyah, lamnya ada tanda sukun ataupun ada tanda mati. Mulki faizal. Di sini asalnya zal, tanwin di atas bunyi zan. Ingatlah di ujung lidah itu keluar di antara 2 gigi, menyentuh 2 gigi di atas. Zan. Tetapi bila datang lam, dia tak jadi faizan dah, jadi faizal. Terus naik di atas lam yang bersabdu. Faizal la tunan. Di sini wajibul gunnah. Sahabat-sahabat, kalau jumpa nun sabdu, mim sabdu di dalam Al-Quran, jangan lupa dengung berapa harakat? Dengung 2 harakat. Yu'tunan nasa naqira. Sama juga seperti di sini ya. Ron menjadi ro. Cuba kita dengarkan. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibun minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Baik, alhamdulillah. So far so good ke macam mana? Okey ke okey? Kalau okey, bagi sahabat-sahabat jangan lupa tekan button share. Kalau merasakan perkongsian ini bermanfaat, kita panjang-panjangkan. InsyaAllah kalau kita merasakan kita dapat belajar sesuatu, kawan-kawan kita juga insyaAllah akan dapat belajar sesuatu, ahli keluarga kita juga akan dapat belajar sesuatu. Dan bila mereka belajar dan mereka beramal, kita pun dapat pahala tanpa mengurangkan pahala mereka. Itu insyaAllah sama-sama kita kutip sebagai amal jariah yang kita lakukan. Baik, kita teruskan bacaan ayatnya kepada ayat yang seterusnya. Sekali lagi di sini izhar syafawi, sempurnakan saja bunyi mim matinya, jangan dipanjangkan. Ha pedas. Jangan baca yah, itu jadi ha besar. Yahsudunan. Sekali lagi kita jumpa wajibul gunnah seperti di sini, 2 harakat. Nannasa ala ma
Ma. Gitu saja. 4 atau 5 harakat. Jangan nganga luas. Ma. Itu tak ma. Ma. 4 atau 5 harakat. Antahumullah. Lafzu jalalah dibaca tebal 2 harakat. Kerana datang sebelumnya baris dhammah. Bunyinya samar di antara bunyi nun dan fa. Di sini hukum ikhfa hakiki. Asalnya min fadlih, jadi min 2 harakat, jangan lupa. Min fadlih. Cuba kita dengarkan dahulu sampai sini. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Alhamdulillah. Okey, so far macam mana? Boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Kita belajar santai-santai ya kali ini. Jangan tension-tension, tenang-tenang. Berikan perhatian saja. Berikan perhatian. Siapa nak minum air, minum air. Nah, sambil-sambil lah. Jangan pula sambil duduk belajar ni, sambil tengok TV. Dia tak fokus lah. Kita nak fokus mana satu? Nak fokus tengah belajar kah? Nak fokus di TV dan sebagainya, insyaAllah. Nanti selesai, nanti sahabat-sahabat boleh teruskan aktiviti-aktiviti yang lain, insyaAllah. Kita teruskan ayatnya. Faqad. Di sini dal merupakan huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Ba, jim, dal, qaf, ta. Ingat Sekali lagi saya ulang. Yang mana yang tak sempat boleh tulis. Ba, jim, dal, qaf, ta. Kalau sahabat-sahabat jumpa salah satu daripada 5 huruf tersebut yang bertanda sukun ni tanda sukun dia panggil, tanda mati, ya, maka berilah lantunan ataupun pantulan. Situasi yang pertama. Situasi yang kedua, kalau huruf yang 5 tadi itu berada di akhir perkataan atau akhir ayat ataupun akhir perkataan kerana kita waqaf di situ, kerana habis nafas atau apa juga sebabnya, pastikan juga diberikan pantulan. Nama qalqalahnya qalqalah kubra. Baik. Kita teruskan. Faqad ada bunyi de itu. Tapi de itu kita tak buat, kita lepaskan genggaman huruf dal itu, dia menghasilkan bunyi itu sendiri. Faqad atayna alaib. Ada pantulan di sini. Ba. Ingat saya beritahu tadi, ba, jim, dal, qaf, ta. Ibrahim. 2 harakat. Mal, mim bari atas terus naik di atas lam. Mal kitab bawal. Waw ba nak ke waw jangan lambat. Dan waw bari atas ini terus naik di atas lam yang bertanda mati. Bawal hik, ada bunyi hamasnya. Hikmata wa 2 harakat. Tainahum. Dengungkan betul-betul. 2 harakat. Mulkan. Idhar halqi. Sempurnakan bunyi tanwin. Terus masuk. Azima. Dot. Makrosnya di hujung lidah macam huruf zal juga. Tapi cuma bunyinya besar. Bunyinya tebal. Ya? Cuba kita dengarkan. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Alhamdulillah. Jadi macam mana sahabat-sahabat? Diharapkan mungkin sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian kita daripada hari ini. Jadi kita teruskan ayatnya. Faminhum. Di sini didengungkan dengan 2 harakat, mim mati bertemu mim, idgham mislain saghir. Famin idhar halqi, jelaskan saja. Hum
Jangan lupa. Selalunya orang baca faminhum man. Itu tak betul. Yang betulnya faminhum man baru masuk man. Amana bihi wa minhum. Di sini idgham mislan saghir. Sekali lagi. Mim mati bertemu mim. Macam yang ini. Dengungkan 2 harakat. Di sini ikhfa hakiki dibacakan dengan samar 2 harakat. Man sadda'an gitu. Dia sebab apa? Kalau kita baca sadda'an, ha tak ada. Jadi kena ada ha, hujungnya makhrajnya adalah makhraj huruf ha. Sadda'an gitu. Kalau waqaf lah ya. Kalau wasal sadda'an huwa kafa. Terus ya, kalau nak sambung. Kalau sahabat-sahabat pilih waqaf, pastikan ada bunyi makhrajnya terakhir adalah pada huruf ha. Dan kemudian ibtidak balik pada wa kafa bijahan. Dengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. Masa'ira. Coba kita dengarkan. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Alhamdulillah. Boleh kita teruskan. Kita lihat ayat yang seterusnya. Wajibul gunnah, dengungkan 2 harakat. Jangan kita baca innal ladzina kafaru. Tak betul. Yang betulnya baru masuk nalladzi, zi di hujung lidah. Nakafaru bi ayatina sawfa nus sad itu lihim naran. Di sini ikhfa hakiki. Ran gitu. Jangan naran. Asalnya memang ran di sini, tapi bila datang kaf bunyi ran 2 harakat. Kullama nadijat, bunyi anginnya. Kullama nadijat juluduhum. Di sini ikhfa syafawi. Apa hukumnya? Ikhfa syafawi. Kalau ini ikhfa hakiki, rang ni ikhfa hakiki, tanwin bertemu kaf ataupun nun mati bertemu kaf. Yang ni ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba. Bila mim mati bertemu ba, jangan lupa pertamanya panjang dia 2 harakat. Keduanya, dia bukan sebarang mim di sini. Mimnya itu bibir tu atas dengan bawah hampir bersentuhan saja. Kalau tersentuh pun sedikit saja. Juluduhu 2 harakat. Badalnahum. Di sini hum. Kenapa apa? Sahabat-sahabat perhatikan di sini. Ha baris depan bertemu mim. Ini pun ha baris depan bertemu mim. Tetapi mim ini ada tanda mati, mim ini kosong, tidak ada tanda mati. Padahal kedua-duanya merupakan mim mati. Ini pun mim mati, ini pun mim mati. Tetapi di dalam Al-Quran Rasam Usmani, pada hukum ikhfa syafawi, mim mati kosong. Tak ada tanda mati. Cara bacanya pun tak sama dengan di sini. Di sini jelaskan saja. Jangan dipanjangkan pula macam sini kita panjang 2 harakat, ini jangan panjang. Ini sempurnakan saja. Hum, bunyi saja hum sempurna, terus masuk. Juludan, izhar halqi. Izhar halqi, jelaskan juga. Ghairaha liyadhuqul azab. Di hujung lidah. Azab. Dan diberikan pantulan. Ini saya beritahu tadi. Qalqalah. Huruf, salah satu daripada huruf 5 itu, kalau dia berakhir dengan baris, tetapi kalau kita waqaf di situ, berarti kita kena berikan tanda mati mendatang. Maksudnya kita datangkan tanda sukun itu dalam fikiran kita lah. Jangan pandai-pandai kita duk Quran ni silap tulis ni, kita pergi ambil liquid paper, padam, pergi bubuh tanda sukun, tak kena di situ. Dia cara bacanya saja. Maksudnya sebab itu namanya mati mendatang. Kita datangkan tanda mati itu. Azab. Dan diberikan pantulan. Cuba kita dengarkan. Innal ladzina kafaru bi ayatina
Sawfa nuslihim nara. Saya waqaf di sini dulu untuk memberikan kemudahan. Mungkin sahabat-sahabat ada yang tak sampai nafas sampai sini. Baik. Kemudian ambil balik pada sawfa nuslihim. Sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juluda. Saya waqaf sekali lagi di sini sahabat-sahabat ya. Mana tak sampai nafas kena berikan perhatian, ambil balik daripada baddalnahum. Ataupun ambil daripada kullama nadijat. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Kemudian teruslah ibtidak pada ayat yang seterusnya. Sekarang juga wajibul ghunnah dengungkan 2 harakat. Nallaha kana azizan. Izhar halqi. Zan sempurnakan saja, jangan panjang. Terus masuk. Hakima. Cuba kita dengarkan. Innallaha kana azizan hakima. Baik, kita teruskan. Tapi sebelum kita teruskan itu, saya nak dapatkan feedback, maklum balas daripada teman-teman ya. Ada sahabat-sahabat macam mana? Okey ke tak okey? Boleh belajar sesuatu ke tidak? Yang mana yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar. Saya ucapkan semoga Allah memudahkan urusan pembelajaran sahabat-sahabat semua supaya diberikan kekuatan ingatan untuk mengingati pelajaran. Dan seandainya sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini terlalu banyak untuk diingatkan, jangan bimbang. InsyaAllah yang penting kita kekal istiqamah untuk belajar. Daripada masa ke masa kita cuba memperbaiki bacaan kita. Dan juga on top of that, saya nak berikan sebuah buku asas dan buku tajwid kepada mereka yang benar-benar ikhlas nak memperbaiki makhraj huruf, nak mempelajari hukum-hukum tajwid satu persatu beserta contoh-contoh yang akan ada di dalam buku tersebut. InsyaAllah bagi mendapatkan kedua-dua buah buku tersebut, stay sampai akhir. InsyaAllah saya akan bagi tahu bagaimana untuk mendapatkannya. Dan juga sekali lagi ya sahabat-sahabat diharapkan dapat menekan button share untuk kita kongsikan ilmu ini. Baik, kita lihat ayat ini. Wallazi wa bari atas terus naik di atas lam. Wallazina amanu wa amilus lam bari depan terus naik di atas sad yang bersabdu. Jadi ada 4 di sini hurufnya, maafkan 3. Maaf, 4 huruf yang tidak ada pada bacaan. Pertama huruf waw. Keduanya huruf alif zaidah ini, alif yang ada bulat penuh ini. Ketiganya hamzah wasal, alif yang macam ada kepala sad atas ini. Keempatnya huruf lam. Jadi 1, 2, 3, 4. 4 huruf ini tidak ada pada bacaan, hanya ada pada tulisan. Jadi lam bari depan terus di atas sad. Wa amilus salihah. Ha pedas 2 harakat. Sanud ada qalqalah di sini. Khiluhum hum bukan hum. Ramai orang baca hum salah Yang sebetulnya hum jan. Dengungkan 2 harakat wajibul ghunnah. Na juga 2 harakat. Ikhfa hakiki 2 harakat. Yang kena hati-hati sahabat-sahabat Jan itu 2 harakat, na 2 harakat, tin juga 2 harakat. Siapa baca tak cukup 2 harakat tak tepat Tajri, ada qalqalah di sini, diberikan pantulan. Ri di sini dibaca nipis. Ikhfa hakiki 2 harakat. Pedas. Tahtihal anha. Izhar halqi. Sempurnakan bunyi an. Anharu khalidina fiha abada. Walaupun abadan, tapi bila waqaf dia menjadi 1 baris 2 harakat. Cuba kita dengarkan. Walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min
ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi diharapkan sahabat-sahabat dirahmati Allah dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya sampaikan sebentar saya tadi. Jadi banyak-banyakkan berusaha, dan di samping itu selalu saya pesan apa dia? Pertama, kita tawakal. Kedua, kita berusaha. Orang Islam jangan usaha dulu baru tawakal pada Allah. Ini kita kerja, belajar dulu, usaha dulu. Kemudian barulah kita kata tak apalah, sekarang ni kita tawakal. Yang sebetulnya kita ubah mindset kita, kita tawakal kepada Allah. Kita bergantung kepada Allah dulu, barulah kita berusaha. Barulah usaha kita itu diberkati insya-Allah. Supaya Allah SWT mempermudahkan usaha kita untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jangan lupa yang nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya, kita terus jumpa insya-Allah esok hari. Setiap hari kita buat di page Facebook Fatihah jam 7 pagi, 3 petang dan juga jam 10 malam. Dan jangan lupa, seperti mana yang saya janjikan tadi, bagi teman-teman yang nak belajar mengaji Al-Quran balik, saya rasa Ustaz, saya nak betulkan baliklah makhraj huruf saya. Saya masih confuse lagi yang mana sa, yang mana sa, yang mana za, yang mana za, yang mana qa, yang mana kha, yang mana kha. Jadi saya nak betulkan balik Ustaz, macam mana? Ada caranya. Saya nak berikan kepada sahabat-sahabat sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid insya-Allah. Ada 2 buah buku. Dan bukan saja kita berikan buku ini, bukan e-book kan, kita nak bagi buku secara fizikal, tetapi kita nak berikan rakaman kedua-dua buah buku tersebut. Keseluruhannya ada hampir 200 video pengajian yang sahabat-sahabat boleh ikuti, boleh pelajari, boleh diulang-ulang insya-Allah di dalam pelajaran dan rakaman yang kita berikan. Jadi pelajaran tersebut boleh diakses sama ada melalui Facebook Close Group Cepat Quran ataupun melalui aplikasi Cepat Quran. Tapi bagi mendapat akses kepada keseluruhannya, sahabat-sahabat kena sertai sebagai ahli Cepat Quran. Jadi yang berhajat boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli Cepat Quran. Selain daripada itu, kita akan masukkan sahabat-sahabat dalam grup Telegram kita. Dalam tu sahabat-sahabat kalau ada soalan boleh ajukan, insya-Allah saya akan menjawab, dan mungkin ada barisan guru-guru kita dan admin kita akan tolong sahabat-sahabat juga dalam usaha kita meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi yang berhajat boleh komen sekarang nak jadi ahli Cepat Quran. Tidak ada yuran bulanan yang dikenakan dan juga tidak ada yuran tahunan. Yuran keahlian hanyalah sekali sahaja seumur hidup. Jadi dengan sekali join jadi ahli, insya-Allah sahabat-sahabat akan bersama dalam perjalanan bersama kami di sini sehingga akhir hayat insya-Allah, sampai kita meninggalkan dunia ini. InsyaAllah sahabat-sahabat akan dapat belajar sesuatu. Kalau ada soalan boleh ajukan, insyaAllah kita sama-sama tingkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Dan banyak lagi lah keistimewaan-keistimewaan yang lain. Antaranya yang jadi ahli akan diberikan dari masa ke masa pengajian Al-Quran, rakaman Al-Quran 30 juzuk daripada mula surah Fatihah sehinggalah akhir surah An-Nas. InsyaAllah keseluruhannya ada hampir 800 video pengajian, ya, termasuk 200 video pengajian buku asas dan tajwid dan 600 lebih pengajian Al-Quran 30 juzuk, serta diberikan 2 buah buku sebagai panduan untuk dilakukan latihan bacaan dan sebagainya, dan akan insya-Allah akan mendapat bimbingan langsung daripada saya insya-Allah. Jadi yang mana yang berhajat boleh komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli Cepat Quran, untuk kami kirimkan 2 buah buku ini ke rumah anda. Dan ini bagi yang duduk jauh daripada Wangsa Maju. Yang mana yang dekat dengan Kuala Lumpur, jangan lepaskan peluang. Bulan September nanti kita nak berikan pengajian Al-Quran sebulan secara percuma. Jadi daftar, jangan datang terus ya. Kerana nanti kalau datang terus, tempat penuh nanti naya. Kerana tempat adalah terhad dan kita menjaga penjarakan sosial. Jadi kelasnya itu kita kurangkan daripada jumlah bilangan pelajar untuk memberikan penjarakan. Jadi oleh itu tempat adalah terhad. Yang mana yang duduk dekat dengan Kuala Lumpur, jangan lepaskan peluang ini. Boleh hubungi kami, WhatsApp kami di nombor ini kalau ada sebarang soalan ataupun nak buat pendaftaran. Nak datang sendiri boleh, nak datang dengan pasangan boleh, nak datang dengan kawan-kawan pun boleh, insya-Allah. Boleh ajak kawan-kawan satu tempat perumahan ataupun satu tempat kerja dan sebagainya. Nak lagi cantik, datang dengan suami, datang dengan isteri, insya-Allah. Kita belajar sama-sama. Bukan saja di dunia kita bersama, kita doakan kita juga dipersamakan ataupun dipertemukan di akhirat kelak, khususnya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu jangan lupa esok kita buat sambungan bacaan ayat. Yang penting sahabat-sahabat doakan Allah berikan saya kesihatan dan Allah panjangkan umur saya insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu dahulu perkongsian daripada saya untuk kali ini.
Yang mana belum lagi menekan button share, insya-Allah sebelum kita berakhir boleh tekan button share, kita kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman kita. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang silap dan lemah itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aquli qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel.
Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.